Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi bersama saya Ustazah Ruzana binti Azmi dalam PDPR Pendidikan Islam tahun 3 bidang hadis. Hari ini kita akan belajar hadis yang bertajuk yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Anak-anak boleh merujuk buku teks Pendidikan Islam muka surat 38 hingga 42. Sebelum kita mulakan pelajaran kita, marilah sama-sama kita mendarah tangan dan kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, ikut saya baca hadis ini. Nib Abbasin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Sekali lagi ya. Ikut ikut sama-sama kat rumah ya. Ibni Abbasin Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Maksudnya daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Okey, baiklah anak-anak. Harap kamu semua boleh baca dengan baik. Kalau boleh awak ulang banyak-banyak kali. Ya. Bercerita tentang hadis tadi, mesti ada yang tanya, apa maksud hadis? Apa itu hadis? Okey, kat sini kita akan mula mempelajari mengenai apa yang dikatakan dengan hadis. Hadis ialah semua perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat baginda. Okey, baiklah anak-anak ya, kena faham dan kena maklum hadis ialah semua apa saja yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya sediakan, okey, ini semua yang ini kamu boleh dalam buku teks pun saya ambil ni, petikkan ni daripada buku teks dan saya tukarkan dia kepada tulisan Rumi supaya kamu mudah untuk membaca ya. Seterusnya kita tengok dia apa dia kepentingan hadis. Okey, dalam buku teks dia tulis hadis penting
kerana hadis sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum secara terperinci. Okey, hadis ialah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Okey, kamu kena tahu semua hukum-hukum yang ada yang terdapat dalam agama Islam, sumbernya yang pertama ialah Al-Quran dan yang keduanya ialah hadis. Itu dinamakan itu sebab itu dipanggil hadis ialah sumber hukum yang kedua selepas Al-Quran. Okey, hadis pula berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum secara terperinci. Okey, ada hukum yang dinyatakan hukum dia sama ada haram, wajib, sunat. Itu terdapat dalam Al-Quran. Hadis pula dia berfungsi, berperanan untuk menjelaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran tadi itu secara terperinci. Itu contoh dia. Okey, kita perhatikan pula apa dia adab-adab mengasihi orang yang muda. Orang yang muda maksudnya orang yang umur dia lebih rendah daripada kita. Contoh dia macam kamu. Adik-adik itu dipanggil orang yang umur kamu 9 tahun. Kalau yang umur 8 sampai ke bawah ni 7 ataupun budak-budak tadika, budak-budak perak itu dipanggil orang yang lebih muda. Okey, yang pertama sekali kamu kena berbicara dengan nada yang mesra. Berbicara dengan nada yang mesra, bercakap elok-elok. Okey, yang kedua, mewujudkan hubungan yang baik dengan orang muda. Yang ketiga, menasihati dengan kata-kata yang baik. Yang keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Yang kelima, menunjukkan contoh teladan yang baik. Okey, kita beralih pula kepada adab-adab menghormati orang tua. Orang tua bermaksud kat sini ialah orang yang umur lebih banyak daripada kita. Contoh, kalau kamu umur 9 tahun, maknanya orang lagi banyak umur dia umur 10 tahun. 11 tahun ke atas, satu nenek, ayah, itu dipanggil orang yang lebih tua daripada kita. Okey, bagaimana dia? Adab-adab menghormati orang yang lebih tua. Okey, yang pertama sekali adab dia ialah memanggil dengan panggilan terhormat. Okey, kalau mak panggil mak lah. Kalau mama panggil mama. Jangan panggil wei-wei. Berdosa. No. Okey, yang kedua, meminta nasihat dan bimbingan. Okey, yang ketiga ialah taat kepada orang lebih tua. Yang keempat, sopan santun dalam berbicara. Berbicara ini ialah bercakap ya. Maksud bicara ialah bercakap. Dan yang kelima, bersikap lemah lembut. Dan yang keenam, ringan tulang membantu. Ringan tulang ini maksud dia, rajin. Rajin membantu orang yang lebih tua daripada kita. Dan yang terakhir, adab yang terakhir ialah mendahulukan orang tua dalam semua hal. Saya bagi contoh, kalau kamu makan bersama dengan mak ayah kamu, kita kena dahulukan orang lebih tua. Nak cedok nasi, nak cedok lauk tu, bagi mak atau dan ayah kamu ambil dulu. Barulah kita anak-anak ni yang ambil. Seterusnya, kesan mengasihi orang yang lebih muda. Pertama, disayangi dan dihormati. Kedua, keluarga hidup bahagia. Ketiga, masyarakat hidup aman. Keempat, orang muda lebih sopan. Dan yang terakhir, wujud kerjasama dalam semua urusan. Itu adalah kesan mengasihi orang yang lebih muda. Kita tengok pula kesan menghormati orang yang lebih tua. Okey, yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dengan yang tua.
Okey. Kedua, kehidupan lebih diberkati. Ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Keempat, dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kehidupan masyarakat lebih harmoni. Okay, awak boleh baca di sini semula apa dia kesan menghormati orang yang lebih tua. Rumusannya, kita hendaklah menghormati orang yang tua dan mengasihi orang yang muda agar kehidupan diberkati dan diredai seperti yang disarankan dalam hadis yang telah kita baca pada awal tadi. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Yang muda dikasihi, yang tua dihormati. Okey, ingat ni anak-anak, menghormati guru dan menghargai ilmu adalah rahsia sebuah kejayaan. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.